KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Steven selaku pengacara anda. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah gerontologi asas dan geriatrik, di mana hari ini guru penyampai akan berkongsi tentang suatu projek. Projek apa sebenarnya kita akan bincang hari ini? Tetapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Mas. Hai Cikgu. Hai Sean, apa khabar? Khabar baik, Cikgu pula? Oh, saya sihat Alhamdulillah. Okey Cikgu, dan kita juga ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Faradzila. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Terbaiklah Cikgu. Okey, dan sebenarnya kita tahu bukan kita berdua sahaja di studio, kita juga ada murid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Inilah dia muka-muka yang akan bersama kita pada hari ini. Cikgu Mas, boleh tak kenalkan mereka kepada kita semua? Okey, baiklah. Okey, bersama-sama kita pada hari ini Sean, ada 4 orang murid daripada SMK Section 242. Okey, yang pertama adalah Aisyah Safia. Hai Aisyah. Hai. Okey, yang kedua Nur Aziani Mama Azri. Hai Aziani. Hai. Okey, yang ketiga Nur Adriana. Hai Adriana. Hello. Dan yang terakhir sekali seorang saja lelaki. Okey, Adam Mukris. Hai Adam. Adam. Hello. Hai. Okey, mungkin ada gangguan teknikal sikit, tak apa Ibu. Tapi sebenarnya saya nak tanya, apa sebenarnya kita akan belajar? Apakah projek itu yang Cikgu nak bincangkan hari ini, Cikgu? Okey, sebenarnya hari ini apa yang kita nak kongsikan, apa yang kita nak belajar hari ini Sean. Okey, satu topik yang menarik. Okey, kita nak belajar projek keusahawanan. Okey, kalau sebelum ni murid-murid diajar tentang bagaimana nak menjaga warga emas. Okey, bagaimana nak menjaga kesihatan warga emas. Tapi pada topik yang terakhir ini, murid-murid akan diajar ataupun murid-murid mempelajari projek keusahawanan. Maksudnya bagaimana murid yang pada awalnya boleh menjaga warga emas, tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia boleh membuka perniagaan yang berasaskan warga emas. Contohnya pusat jagaan dan menghasilkan produk yang sesuai untuk warga emas. Okey, baiklah Cikgu, macam menarik juga pembelajaran kita hari ini. Jom kita mulakan Cikgu. Okey, baiklah. Untuk memulakan projek keusahawanan, okey, apa yang perlu kita tahu? Okey, kita kena tahu siapakah peniaga dan siapakah usahawan. Okey, saya tampilkan dalam bentuk jadual supaya kita nampak perbezaan siapakah peniaga dan siapakah usahawan. Okey, peniaga adalah seorang yang menjalankan sesebuah perniagaan. Okey, manakala usahawan seorang yang kreatif dan inovatif dalam membangunkan produk perniagaan. Okey, peniaga biasanya dia akan menjalankan kegiatan jual beli semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau usahawan, kegiatan jual beli untuk mendapat keuntungan dan memberi sumbangan kepada masyarakat. Maksudnya bukan keuntungan semata-mata. Okey, kalau peniaga pula, dia menjual barang yang sedia ada di pasaran. Berbanding usahawan, dia mencipta barang baru yang berada di pasaran. Okey, dia tambah barang baru. Apa yang tak ada lagi di pasaran, usahawan ni akan cipta. Okey, seterusnya, peniaga biasanya kurang bersedia menghadapi risiko, tetapi usahawan dia sangat berani dan sanggup menghadapi risiko. Okey, contohnya dia akan berani melaburkan duit untuk melakukan R&D, research, okey, untuk menghasilkan produk yang boleh memberi sumbangan kepada masyarakat. Okey, peniaga pula dia lebih memikirkan keuntungan jangka pendek, tapi usahawan dia nak keuntungan dalam jangka masa panjang. Okey, dalam long term, apa produk yang boleh menghasilkan keuntungan yang memberi pulangan yang lebih panjang lah kepada usahawan. Okey, kemudian peniaga dia hanya berfikir untuk menyelesaikan masalah harian. Okey, contohnya pada hari esok supplier tak boleh hantar barang. So dia akan fikir apa cara nak selesaikan masalah tu. Tapi kalau usahawan dia berfikir jauh ke hadapan. Okey, dia mencari penyelesaian untuk meningkatkan kemajuan produk dia ataupun perniagaan dia lah.
Okey, itu perbezaan peniaga dan usahawan. Okey, kalau daripada segi perniagaan dan keusahawanan, okey, siapa yang menjalankan perniagaan? Peniaga. Okey, perniagaan adalah satu kegiatan, okey, pertukaran antara barang atau perkhidmatan dengan wang atau sebarang faedah. Okey, untuk menjalankan perniagaan perlu ada wang, perlu ada sesuatu lah. So itu adalah perniagaan. Tapi kalau keusahawanan, dia adalah satu aktiviti kreatif dan inovatif bertujuan supaya perniagaan dapat dibangunkan dan kekal berterusan. Itu keusahawanan. Okey, kalau perniagaan, dia adalah entiti perniagaan yang sah dan berdaftar dikenali sebagai perniagaan. Tapi keusahawanan ni dia menyumbang kepada ekonomi negara melalui pembayaran cukai, melalui peningkatan ekonomi setempat serta dia membuka pelbagai peluang pekerjaan. Itu adalah keusahawanan. Okey, maknanya kita dah belajar dah berkenaan dengan persamaan dan juga perbezaan di antara peniaga dan juga seorang usahawan. Memik dan dalam talian semua okey ke? Bagi thumbs up sekiranya dah okey? Okey, baik. Dan sekarang cikgu, sebenarnya kita nak berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita adalah gerontologi asas dan geriatrik. Topik perbincangan kita adalah berkenaan dengan projek keusahawanan bersama dengan Cikgu Mas. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, baiklah murid-murid dan Sean, kita sambung ya. Okey, tadi kita dah tahu tentang peniaga, usahawan. Okey, sekarang kita kena tahu 3 jenis pemilikan perniagaan. Baik. Okey, ada 3 jenis. Yang pertama, pemilikan tunggal. Okey, yang kedua, pemilikan perkongsian. Dan yang ketiga adalah perniagaan perbadanan. Okey, perniagaan perbadanan ni ada 2 jenis. Okey, sendirian berhad dan syarikat berhad. Okey, sekarang kita nak tahu apa ciri-ciri perniagaan milikan tunggal. Okey, cirinya yang pertama, kalau milikan tunggal, namanya milikan tunggal, maksudnya dia hanya dimiliki oleh seorang pemilik sahaja. Okey, dan dia menanggung liability yang tidak terhad. Bermaksud kalau berlaku apa-apa dalam perniagaan, okey, kalau berlaku kerugian dalam perniagaan dia terpaksa mengorbankan harta dia sekali untuk melunaskan hutang-hutang dia. Okey, seterusnya, ciri-ciri milikan tunggal yang ketiga, dia ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey. Kemudian dia tiada agihan untung atau rugi. Kenapa? Sebab dia hanya ada seorang pemilik saja. So pemilik itu seorang je lah yang menanggung untung dan rugi. Okey, kemudian keputusan juga dibuat oleh pemilik perniagaan. Okey, dia tak perlu meminta pendapat orang lain sebab dia pemilik. So dia yang membuat keputusan. Okey, kemudian modal disumbang oleh seorang pemilik juga. Okey. Seterusnya, okey, kita dah habis ciri-ciri milikan tunggal. Sekarang kita tengok apa pula ciri-ciri perkongsian. Okey, kalau perkongsian, namanya perkongsian, maksudnya dia dimiliki oleh 2 sehingga 20 orang rakan kongsi. Okey, kemudian dia pun sama dengan milikan tunggal, dia menanggung liability yang tidak terhad. Bermaksud kalau berlaku kerugian, dia terpaksa menggunakan harta peribadi dia untuk melunaskan hutang-hutang perniagaan. Okey, kemudian dia pun sama dengan milikan tunggal tadi. Dia ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, seterusnya, agihan untung atau rugi dikongsi bersama mengikut syarat perjanjian perkongsian. Okey, kalau ada 5 rakan kongsi, dia akan bagi persentage lah. Mungkin rakan kongsi pertama dapat 50%. Okey, rakan kongsi kedua 10% sampailah habis. So dia akan agihkan untung atau rugi itu mengikut persentage yang telah dipersetujui dalam syarat perjanjian perkongsian. Okey, seterusnya keputusan perlu dibuat oleh rakan kongsi. Dia kena dapat persetujuan. Okey, tak boleh buat keputusan seorang diri. Okey, seterusnya modal disumbang oleh rakan kongsi mengikut jumlah yang dipersetujui ikut dalam syarat perjanjian perkongsian. Okey, kemudian yang ketiga, ciri-ciri syarikat. Okey, tadi saya bagi tahu syarikat ada 2, satu syarikat sendirian berhad dan satu lagi syarikat awam berhad. Okay, sebenarnya perkataan sendirian berhad tu dah bermaksud pemilik syarikat adalah pemegang share syarikat dan liability terhad terhadap jumlah share yang dipegang sahaja. Tapi kalau syarikat berhad, dia punya share dijual kepada orang awam. Okay, so maksudnya setiap yang pemegang share adalah pemilik syarikat. Okay, seterusnya dia ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965.
Okey, dan seterusnya keuntungan syarikat diagihkan kepada pemegang share dalam bentuk dividen. Okey, kalau ada share bermaksud keuntungan dia dalam bentuk dividen. Okey, seterusnya keputusan dibuat oleh lembaga pengarah syarikat. Okey, dan hari sekali modal melalui jualan share atau pinjaman perniagaan. Okey, so sekarang kita dah terangkan kita tiga-tiga milikan perniagaan. Sekarang apa yang perlu kita tahu? Agensi pula, agensi yang berperanan untuk membantu usahawan. Okey, ada dua jenis agensi agensi yang boleh memberi bantuan dalam bentuk kewangan dan agensi yang memberi bantuan dalam bentuk bukan kewangan. Okey, MARA ada dua. MARA boleh memberi bantuan dalam bentuk kewangan dan juga bukan kewangan. Okey, kemudian Tekun Nasional pun dia suntik modal dalam perniagaan. Kemudian Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pun dia boleh memberi bantuan dalam bentuk keuangan. Okey, kalau dalam bentuk bukan keuangan, okey, disebabkan kita terlibat dengan penjagaan dan rawatan warga emas, so kita terlibat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang memberi lesen kepada kita untuk membuka pusat jagaan. Dan kita pun perlu meminta kebenaran Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebab dia akan beri kebenaran untuk membuka pusat rawatan warga emas. Kemudian kita perlu mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Contohnya kalau kita berada di Shah Alam, kita perlu kita boleh minta bantuan daripada MBSA lah. Okey. So habis agensi yang berperanan membantu usahawan. Seterusnya, okey, sekarang dah tahu milikan perniagaan, dah tahu agensi. Sekarang apakah prosedur untuk mendaftarkan perniagaan kita? Okey, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, okey, kita perlu mendaftar nama perniagaan menggunakan nama sendiri atau nama dagang. Okey, dengan mengisi borang PNA 42. Kalau kita tak nak isi nama sebenar mengikut IC, kita kena isi borang PNA 42. Okey, dalam borang tu ada 3 pilihan nama yang perlu kita isi. Okey, dah diluluskan barulah kita isi borang pendaftaran perniagaan baru iaitu borang A. Okey, kemudian pemilih atau semua rakan kongsi perlu hadir untuk urusan pendaftaran dan bawa bersama surat kebenaran atau surat sokongan daripada pihak berkuasa tempatan. Okey, di sini saya tunjukkan contoh borang PNA 42 Okey, kita isi 1, 2, 3 tu adalah pilihan nama yang ingin kita pilih lah untuk kita buka pusat jagaan kita. Okey, contoh yang pertama, saya buat pusat jagaan warga emas Al-Ikhlas. Okey, yang kedua, pusat jagaan warga emas Al-Amin. Dan yang ketiga, pusat jagaan warga emas At-Taqwa. Okey, 3 pilihan ni kalau kita dah dapat kelulusan salah satu nama, kemudian kita akan bayar RM60. Okey, kenapa RM60? Sebab kita menggunakan nama dagang. Okey, kalau kita gunakan nama sebenar, kita perlu bayar RM30 sahaja. Okey, dekat ruangan B ni kita tulislah apa jenis perniagaan yang ingin kita lakukan. Contohnya kalau buka pusat jagaan, kita buat penjagaan personal seperti memandikan dan menyuap makanan, penjagaan dan rawatan kesihatan warga emas. Kita kena nyatakan apa yang nak kita lakukan dalam perniagaan kita. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah contoh borang pendaftaran perniagaan iaitu borang A. So kita kena isilah. Okey, sekarang bila kita dah isi borang, kita dah mendaftarkan perniagaan kita, kita kena ada strategi pemasaran. Okey, ada 2 medium yang boleh kita lakukan untuk memasarkan perniagaan, perkhidmatan ataupun produk. Okey, contohnya dalam talian. Okey, kalau dalam talian kita boleh gunakan email. Okey, maksudnya kita sebarluaskan kita punya pusat jagaan ataupun produk yang kita hasilkan melalui email dengan mengumpul email lah daripada kumpulan SASA. Okey, kemudian kita boleh gunakan media sosial. Okey, siapa target kita? Okey, kalau kita punya target ramai di Facebook, so kita iklankan di Facebook. Okey, kemudian pemasaran bahan. Okey, pemasaran bahan penting supaya orang boleh faham apa sebenarnya yang kita buat, apa yang kita lakukan. Okey, so bila orang tengok dia akan tertarik. Okey, seterusnya periklanan bayar per klik di laman web. Maksudnya di laman web yang popular kita boleh iklankan di situ. Okey, bila pengunjung melayari laman web dia akan tengok iklan produk ataupun perkhidmatan yang kita lakukan. Okey, seterusnya pemasaran rujukan. Okey, yang ini ada recommend lah daripada orang tentang perniagaan kita. So itu adalah pemasaran
rujukan. Okey, yang kedua, kita boleh gunakan pemasaran luar talian. Okey, apa contoh pemasaran luar talian? Kita boleh cetak periklanan kita di media cetak, contohnya di surat khabar, okey, di majalah ataupun risalah. Okey, seterusnya kita buat pemasaran majlis. Okey, kita perkenalkan produk kita ataupun perkhidmatan kita dengan menganjurkan majlis, jemput orang ramai, jemput kumpulan sasar, okey, untuk memperkenalkan produk atau perkhidmatan kita. Okey, seterusnya pamer poster dan memberi brosur. Okey, poster sekarang macam-macam jenis, mungkin ada poster digital, okey, atau beri brosur di pasar raya, okey, di kawasan perumahan. Okey, seterusnya perkongsian perniagaan. Kita bergabung dengan produk ataupun perkhidmatan yang telah terkenal, okey, supaya kita pun dapat dikenali samalah. Okey. Okey. Okey, seterusnya. Kemudian kita kena sediakan rancangan perniagaan. Kita dah daftarkan perniagaan kita, kita kena sediakan rancangan perniagaan supaya apa? Okey, kita kena tahu dulu apa rancangan perniagaan. Okey, rancangan perniagaan adalah dokumen bertulis yang menerangkan secara terperinci sesebuah perniagaan. Okey, dia merangkumi pelan awal, keperluan modal, rancangan pemasaran, jualan dan unjuran keuntungan. Kemudian rancangan perniagaan juga diperlukan sebenarnya untuk mendapatkan pinjaman, okey, daripada institusi kewangan ataupun agensi kerajaan. Seterusnya, rancangan perniagaan juga dikenali sebagai kertas kerja atau kertas projek. Okey, ini nama lain untuk rancangan perniagaan. Okey, sekarang tujuan rancangan perniagaan. Kenapa penting kita sediakan rancangan perniagaan? Okey, sebenarnya kita nak membantu usahawan membuat ramalan, okey, dan unjuran perniagaan. Seterusnya, dia bantu usahawan mengenal pasti nilai prestasi perniagaan kita tu. Okey, adakah perniagaan yang kita nak buat ni boleh mendatangkan keuntungan ataupun berbalik ataupun tidak untuk kita teruskan. Okey, kemudian dia membantu usahawan mengenal pasti jumlah modal permulaan dan sumber pembiayaan yang diperlukan. Seterusnya, membantu usahawan membuat keputusan. That's why kita kena sediakan rancangan perniagaan. Okey, apa yang terkandung dalam rancangan perniagaan? Okey, maklumat yang perlu ada adalah ringkasan eksekutif. Yang pertama, perlu ada ringkasan eksekutif. Ini adalah sebenarnya penerangan ringkas tentang perniagaan yang bakal kita jalankan. Okey, kemudian perlu ada objektif ataupun tujuan rancangan perniagaan. Contohnya, kita sediakan rancangan perniagaan sebab nak minta ataupun nak buat pinjaman. So, kita kena sediakan rancangan perniagaan. Seterusnya, latar belakang rancangan perniagaan. Okey, dalam latar belakang rancangan perniagaan ni, kita masukkan semua. Apa nama perniagaan kita? Okey, di manakah lokasi perniagaan kita? Bila perniagaan ditubuhkan? Okey, apa nama bank akaun perniagaan kita? Semua ada dalam latar belakang rancangan perniagaan. Okey, seterusnya yang keempat, apa yang perlu ada adalah latar belakang pemilikan. Maksudnya kita tulis detail siapa owner kepada rancangan perniagaan kita tu. Okey. Seterusnya, rancangan pentadbiran atau organisasi. Okey, dalam rancangan pentadbiran atau organisasi ni ada siapa pekerja yang akan berada dalam perniagaan kita. Berapa orang. Okey, ataupun berapa gaji yang akan kita beri. Okey, ini semua ada dalam rancangan pentadbiran atau organisasi. Kemudian rancangan pemasaran. Okey, kita nak memasarkan melalui medium apa? Okey, bagaimana kita nak lakukan? Itu semua dalam rancangan pemasaran. Okey, seterusnya yang ketujuh, perlu ada rancangan pengeluaran atau operasi. Okey, bagaimana kita nak jalankan perniagaan kita itu? Semua ada dalam rancangan pengeluaran atau operasi. Kemudian rancangan keuangan. Okey, yang ini penting supaya kita tahu pada penghujung tahun adakah perniagaan kita itu menghasilkan keuntungan ataupun tidak. Okey, last sekali perlu ada kesimpulan. Yes. Seterusnya, siaplah rancangan perniagaan kita. Ya, betul. Okey, maknanya kita dah belajar dah tentang jenis-jenis milikan perniagaan dan juga berkenaan dengan rancangan perniagaan yang di mana bila cikgu sebutkan tadi tu memang pentinglah untuk kita merancang perniagaan supaya kita tahu kenapa kita nak lakukan perniagaan tersebut. Dan juga sekiranya kita ingin mendapatkan dana ataupun pinjaman, orang yang nak pinjamkan dana kepada kita pun tahulah apa sebenarnya yang kita nak buat dalam perniagaan kita. Ya, betul. Ya, dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita adalah Gerontologi Asas dan Geriatrik bersama dengan Cikgu Mas, dan juga jurubahasa isyarat kita pada hari ini adalah Cikgu Nur Farad Zila, ya. Okey, baiklah Cikgu. Kita juga ada murid yang bersama kita dalam talian, di mana sekarang kita akan bincangkan soalan bahagian A ke Cikgu? Ya, betul tu Sean. Okey, sekarang ni tibalah masanya untuk anak-anak murid saya pula yang berinteraksi dengan kita semua. Tadi saya dah terangkan panjang lebar kan. So sekarang kita nak suruh murid-murid jawab. Okey. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Okey, untuk soalan pertama ni kita nak suruh siapa ya yang jawab? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab boleh angkat tangan. Okey, siapa angkat tangan dulu? Adriana kan? Ya Cikgu. Okey, Adriana jawab. Okey, silakan Adriana. Sebahagian penyataan dalam jadual 1 ialah ciri-ciri kompetensi usahawan. Tuliskan betul pada penyataan ciri-ciri kompetensi yang betul dan tulis salah pada penyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, Adriana, kejap Adriana. 1. Berani mengambil risiko. Okey, Adriana. Dia kata tuliskan betul pada penyataan ciri-ciri kompetensi yang betul dan tulis salah pada penyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. So kat bawah dekat ruang jawapan ni kena tulis betul ataupun tanda right atau pangkah? Betul. Okey, kita kena faham kehendak soalan. Dia suruh tulis betul, so awak kena tulis betul di ruang jawapan. Ya, Adriana? Okey? Okey, apa jawapan untuk soalan pertama? Betul. Okey, berani mengambil risiko dan berdisiplin tinggi adalah ciri-ciri kompetensi usahawan. Adriana jawab betul. Betul. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, seterusnya. Bijak menggunakan strategi dan mampu mempengaruhi orang lain. Betul. Okey, betul. Adriana jawab. Ya, betul. Okey. Tepat sekali. Pandai. Okey, seterusnya. Menjalankan aktiviti jual beli semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Salah. Okey, ini Adriana jawab salah. Ya, betul. Okey. Ini bukan usahawan. Okey. Okey, seterusnya. Berfikir hanya untuk menyelesaikan masalah harian. Salah. Salah. Ya, betul. Okey. Pandai. Okey, seterusnya yang terakhir. Mementingkan mutu kerja dan mempunyai pendirian yang teguh. Betul. Betul, Adriana jawab. Okey, kesemuanya betul Adriana jawab. So, Adriana boleh dapat 5 markah. Cikgu, saya nak tanya, sekiranya kalau kita cemas masa peperiksaan kan kita terletak sama ada tanda betul ataupun pangkah. Kalau kita letak tu sebagai jawapan, masih akan dapat jawapan penuh ke Cikgu ataupun tak dapat jawapan langsung? Tak dapat markah penuh. Sebabnya dia tak baca soalan betul-betul. Dia tak menjawab kehendak soalan sebenarnya. That's why saya tekankan banyak kali dekat anak murid saya, baca soalan betul-betul dan fahami kehendak soalan. Okey, baik Cikgu. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 2 ni siapa boleh jawab? Okey, Jannah nak jawab. Aziani Jannah nak jawab. Okey, Aziani sila baca dan kemudian jawab soalan. Jadual 2 menunjukkan jenis pemilikan perniagaan. Berdasarkan jadual 2, padankan jenis pemilikan perniagaan dengan ciri-cirinya yang betul dengan menuliskan A, B dan C pada ruang jawapan. Okey, tulis A, B, C pada ruang jawapan. Okey, pertama. Untung atau rugi dikongsi bersama. A, perkongsian. Okay. Untung atau rugi dikongsi bersama adalah perkongsian. Ya, betul. Okey, betul. Seterusnya. 2, pemegang share terdiri daripada 2 hingga 50 orang. C, syarikat persendirian. Syarikat persendirian. Ya, betul. Ini bila ada perkataan share je, ini maksudnya syarikat persendirian. Okey. Itu keyword dia. Seterusnya. Dikawal oleh seorang individu. B, milikan tunggal. Milikan tunggal. Betul tak? Ya, betul. Sebab ada keyword seorang individu. So, ini adalah milikan tunggal. Okey, seterusnya nombor 4. Terdiri daripada 2 hingga 20 rakan kongsi. A, perkongsian. Okey, ini pun sama. Dah ada keyword dah sebenarnya. Ada rakan kongsi. Maksudnya ini adalah perniagaan perkongsian. Betul tak? Ya, betul. Okey, yang terakhir sekali. Liability terhad hanya kepada jumlah share yang dipegang sahaja.
C. Syarikat persendirian. Okey, syarikat persendirian, betul. Ni dah ada share. Ni bila ada perkataan share je, ini adalah syarikat persendirian. Ini bentuk soalan ni pun sama, Sean. Kalau dia kata suruh tulis ABC, tulis. Dia tak boleh tulis perkongsian dekat sini, milikan tunggal. Salah. Maksudnya dia tak faham kehendak soalan. Okey, tahniah Jannah. Semua betul. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3, siapa nak cuba? Ego. Adam angkat tangan. Adam angkat tangan. Tinggi Adam angkat. Okey, Adam, jawab dan baca. Baca soalan dulu dan jawab soalan. Terdapat perbezaan antara peniaga dan usahawan. Lengkapkan jadual di bawah dengan ciri-ciri peniaga dan usahawan yang betul dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, perbezaan ya. Peniaga menjual barangan yang tidak ada di pasaran. Okey, peniaga menjual barangan yang sedia ada di pasaran. Okey, kalau usahawan, apa dia, Adam? Mencipta barang baru di pasaran. Okey, mencipta barang baru di pasaran. Ya, betul. Okey, ini perbezaan dia peniaga dengan usahawan. Okey, apa lagi perbezaan peniaga dan usahawan yang seterusnya? Kegiatan jual beli semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Okey, kegiatan jual beli semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Ya, betul. Ini adalah ciri-ciri peniaga. Okey, kalau usahawan pula? Kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan dan memberi sumbangan kepada masyarakat. Okey, kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan dan mendapat sumbangan kepada masyarakat. Okey, betul. Semua betul. Dapat jawab semua. Dapatlah 4 markah. Okey, tahniah Adam. Terima kasih. Okey, ada tak lagi soalan? Okey, ada. Soalan nombor 4. Seterusnya, siapa boleh jawab? Okey, Aisyah. Okey, Aisyah. Baca soalan dan jawab. Terdapat banyak agensi yang membantu usahawan. Nyatakan agensi yang dapat membantu usahawan berdasarkan peranan berikut dalam ruang jawapan. Okey. Okey. Peranan agensi menyediakan bantuan kewangan. Okey, siapa? Jawapan dia Majlis Amnah Rakyat, MARA. MARA, betul tak? Ya, betul. Okey, Tepat betul. sekali. MARA menyediakan bantuan kewangan. Okey, seterusnya ada 2 tu. Lagi satu, Tekun Nasional. Tekun Nasional. Ya, betul. Okey, so dapat 2 markah dah. 1, 2. Okey, lagi. Seterusnya. Menyediakan bukan bantuan kewangan. Okey, siapa? So, Sirim Berhad. Okey, Sirim Berhad. Ya, betul. Lagi? Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Okey, JKM. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau dia nak buka pusat jagaan. Okey, sebenarnya katakanlah kalau tak ada nombor pun dekat sini, sebenarnya murid boleh tengok markah. Berapa markah yang dia akan dapat. So kalau markah dia 4, maksudnya murid kena beri sekurang-kurangnya 4 jawapan. Kalau kita beri lebih boleh ke Ibu? Boleh, tapi Dia akan ambil yang betul saja. dia ambil Maknanya yang yang betul 2 yang atas lah, yang ni kan. Ya, betul. Baik, kita ikut sajalah Ya, apa ikut yang soalan. soalan kita buat kan Ibu? ya, ikut kehendak soalan. Okey. Okey, terima kasih Aisyah. Okey, untuk soalan seterusnya, ada lagi soalan nombor 5. Siapa boleh jawab soalan ni? Nak jawab boleh Siapa angkat nak tangan. jawab? Okey, Adriana nak jawab lagi. Okey. Okey. Baca. Alamak. Oh, Adriana, tolong pasang mikrofon. Tak dengar lah. Pilih dan tanda right pada syarat-syarat mendaftar perniagaan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang tidak berkenaan pada ruang jawapan. Okey. Pemilik mestilah warga negara Malaysia atau penduduk tetap. Betul. Okey, tanda right. Tanda right. Betul. Ya, betul. Tepat. Pemilik mestilah berumur 18 tahun ke atas. Okey. Tanda right. Tanda right. Ya, betul. Okey, seterusnya. Pemilik mestilah mempunyai lesen kenderaan salah. Pangkah. Okey. Ya ke salah? Betul, salah. Tak semestinya Takkan nak ada lesen perniagaan baru boleh apply nak buka perniagaan, daftar perniagaan. Okey, seterusnya.
Pemilik atau rakan kongsi sahaja dibenarkan membuat permohonan, betul? Betul. Ya, semua orang kena hadir. Kalau ada 10 rakan kongsi, 10-10 kena datang untuk mendaftar perniagaan. Okey, seterusnya soalan terakhir. Pemilik mestilah mempunyai pendapatan tetap sebelum mendaftar perniagaan. Salah. Salah. Ya, betul, salah. Tak semestinya Okey, so Adriana dapat jawab semua betul. So Adriana dapat 5 markah. 5 markah. Okey, tahniah Adriana. Okey, kita tengok ada lagi soalan tak? Saya rasa kita ada soalan terakhir kot. Okey, soalan yang terakhir, yang ke-6. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, Jannah lagi nak jawab. Okey, baca dan jawab dengan cepat. Pemasaran produk atau perkhidmatan jagaan boleh dilaksanakan secara dalam talian atau luar talian. Tuliskan A bagi kaedah pemasaran atas talian dan tuliskan B bagi kaedah pemasaran luar talian pada ruang jawapan. Okey, A dan B. Menghantar email secara teratur dan membawa pengunjung untuk membuka email tersebut. A. Okey. A, betul tak? Ya, sebab betul. dia menghantar email. Okey, email adalah dalam talian. Okey, seterusnya. Memberikan brosur atau mempamerkan poster di sesebuah kawasan. B. Okey, ini adalah B. Ya, betul. Tepat sekali. Dia adalah pemasaran luar talian. Okey, seterusnya. Pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. A. Betul tak? Ya, betul. Facebook dan Instagram adalah dalam talian. Seterusnya. Gabungan perniagaan dengan perusahaan lain secara usaha sama untuk meningkatkan pasaran produk. B. B. Ya, betul. Tepat sekali. Dan seterusnya, yang terakhir sekali. Kaedah pengiklanan internet yang digunakan di laman web. A. Okey, laman web. Okey, ini bermaksud adalah dalam talian. Okey, semua betul. So, Jannah boleh dapat 5 markah. Okey. 5 markah untuk Aziani. Tanya kepada anda semua, memang bijaklah memang kita yang ada dalam talian. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah gerontologi asas dan geriatrik bersama dengan Cikgu Mas. Dan juga member kita yang ada dalam talian, di mana sekarang kita akan bincangkan berkenaan dengan soalan bahagian B ke, Cikgu? Ya, betul, Sean. Bahagian B pula tadi dah selesai bahagian A. Sekarang kita tengok apakah soalan dalam bahagian B. Okey, untuk bahagian B ni sebenarnya ada pecahan soalan sebenarnya. Okey, di mana satu soalan membawa kepada 10 markah. Okey. So untuk menjawab soalan ini, kita minta murid kita untuk menjawab. Okey, siapa boleh jawab soalan pertama? Angkat tangan. Adam, Cikgu. Okey, Adam cepat je nak angkat tangan. Okey, Adam baca kemudian jawab. Anda ingin membuka sebuah pusat jagaan harian watermas yang boleh memuatkan 30 orang watermas sehari. Okey. Cadangkan senarai kejawatan dan bilangan pekerja yang diperlukan untuk pusat jagaan tersebut. Okey, maksudnya apa yang perlu Adam buat? Apakah jawatan yang perlu Adam wujudkan dalam perniagaan tu? Di mana pusat jagaan tu ada 30 orang warga emas sehari. So apa jawatan yang sesuai dalam pusat jagaan tersebut, Adam? Pengurus satu orang, kerani pegawai pula seorang, Tak dengar lah. penjaga pula 6 orang, bukan masak dia Adam, kejap. Yang pula pertama 2 tadi orang. Adam jawab apa? Adam jawab apa? Pengurus Okey, Adam jawab pengurus. Okey, betul. Berapa orang pengurus yang Adam perlukan? seorang. Okey, biasa di pusat jagaan kita perlukan seorang sajalah pengurus. Okey? Okey, siapa yang akan membantu pengurus ni dalam pusat jagaan Adam tu? Kerani atau pegawai. Okey, Adam nak wujudkan jawatan kerani atau pegawai. Okey, boleh. Berapa orang kerani dan pegawai yang Adam nak ambil? Seorang. Seorang. Okey, boleh. Seorang pun boleh. Okey, seterusnya, apa lagi yang perlu ada dalam pusat jagaan? Siapa lagi yang perlu bekerja di situ selain pengurus dan kerani?
penjaga. Okey, sebenarnya ini adalah jawatan paling penting sekali sebab dia yang akan menguruskan warga emas. Okey, sebab kan ada 30 orang warga emas di pusat jagaan tu sehari, berapa orang penjaga yang Adam perlukan? 6 orang. Okey, Adam cakap 6 orang. Okey, betul, 6 orang. Okey, seterusnya, siapa lagi yang diperlukan dalam pusat jagaan tu? Penjaga dah ada, pengurus dah ada, kerani dah ada. Siapa lagi yang perlu ada? Tukang masak. Okey, Adam kata dia nak tukang masak. Ya, betul. Perlu ada tukang masak. Okey, berapa orang tukang masak yang Adam nak? Dua orang. Okey, Adam perlukan tukang masak 2 orang. Okey, bolehlah sebabnya dia nak menyediakan makanan untuk 30 orang warga emas. Okey. Ya. Sebenarnya yang ini Orang. ikut murid juga, ikut jawapan murid. Kalau dia rasa dia nak ramai, dia boleh tulis Ya. ramai. Okey. Okey. Okey, seterusnya bahagian soalan B1. Okey, apa baca soalan Adam? Berdasarkan jawapan DA, senaraikan tugasan untuk setiap jawatan yang disadangkan. Okey, tadi Adam ada pengurus kan? Betul tak? So untuk pengurus, apa tugasan pengurus Adam tu? Merancang dan mengurus perniagaan agar berjalan dengan lancar. Okey, merancang dan mengurus perniagaan agar berjalan dengan lancar. Ya, itu adalah tugas seorang pengurus. Seterusnya, jawatan kerani ataupun pegawai. Apa tugasan untuk kerani dan pegawai ni? Menguruskan aktiviti kewangan atau menguruskan daftar masuk keluar warga ini. Okey, menguruskan aktiviti kewangan ataupun menguruskan daftar masuk keluar warga emas. Okey, itu adalah peranan kerani ataupun pegawai yang bertugas di pusat jagaan. Seterusnya, tadi ada siapa Adam? Penjaga kan? Okey, penjaga yang 6 orang ni, apa peranan dia di pusat jagaan? Menguruskan hal-hal kebersihan diri dan kesihatan asas warga emas. Okey, menguruskan hal-hal kebersihan diri dan kesihatan asas warga emas. Ya, betul. Itu adalah peranan penjaga. Dan last sekali adalah tukang masak. Okey, apa kerja tukang masak Adam ni? Menyediakan makanan berkhasiat untuk warga emas. Ya, betul. Tukang masak berperanan untuk menyediakan makanan yang berkhasiat untuk warga emas. Okey, tadi 4 ni pun 4. So, lagi 2 markah dekat mana? Okey, dekat C okey. Baca soalan dan jawab. Berdasarkan jawapan DA, bina satu karya organisasi pusat jagaan itu. Okey. Atas sekali Adam akan buat apa? Siapa yang berada di atas sekali dalam carta organisasi tu? Sekali ada macam Siapa pengurus. Adam? Okey, Pengurus. kita tengok Adam Okey. buat pengurus. Okey, kalau carta Adam tu macam ni ke Adam? Pengurus di atas, kemudian pegawai, lepas tu ada penjaga dan tukang masak. Betul? Saya buat macam Okey, kalau murid boleh zahirkan carta organisasi berbentuk macam ni, dia akan dapat 2 markah. Maksudnya dia ikut hierarki tugasan lah. Ya. Okey, pengurus berada di atas dan penjaga tukang masak berada di bawah. So markah penuh untuk bahagian B adalah 10 markah. Okey, Adam Okey. dapat 10 markah. Tanya Adam, terima Tanya kasih. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan nombor 2. Okey, siapa boleh jawab? Soalan Adriana angkat nombor 2. tangan Okey, je. Adriana angkat tangan. Okey, Adriana baca dan terus jawab. Anda baru saja menubuhkan perniagaan perkhidmatan penjagaan warga emas di rumah. A. Nyatakan kaedah yang boleh dilakukan untuk mempromosikan perniagaan anda supaya lebih dikenali. Okey, dia nak mempromosikan 1. perniagaan Melalui email. melalui email. Okey, Okey. betul. Email. Betul, melalui email. Lagi? 2. Menghantar SMS sistem pesanan ringkas. Okey, ataupun menghantar SMS yang kedua untuk promosikan perniagaan kita, betul. Lagi kita buat apa? Apa lagi kaedah yang kita Iklan boleh buat? melalui tak seperti surat khabar, majalah dan brosur. Ya, betul. Iklankan melalui media cetak. Okey, seterusnya yang terakhir. Mempromosikan perniagaan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Okey, tadi media cetak, seterusnya kita boleh gunakan media sosial. Okey, semua ni betul, dapat 4
markah. Okey, ini baru pecahan yang pertama A. Kemudian yang B. Okey, baca soalan dia. Apa yang dia nak, Adriana? Berdasarkan jawapan di A1, lakar dan warnakan satu poster untuk mempromosikan perniagaan anda itu. Poster anda perlulah mengandungi maklumat berikut: nama dan logo perniagaan, nombor untuk dihubungi atau media sosial, tawaran harga menarik. Okey. Adriana, okey, sebenarnya untuk soalan ini sebenarnya kita dah buat sama-sama di sekolah. Saya dah beri tugasan dekat murid-murid. Semua murid kat kelas saya dah hasilkan poster untuk menjawab soalan B ni. Okey, Adriana boleh tunjuk tak poster Adriana? Menjawab tak kehendak soalan tu? Ada tak nama, logo? Okey, Adriana boleh terangkan sikit tak poster Adriana tu? Adakah mempunyai semua ciri-ciri yang diminta? Macam ni poster saya, Adriana Care ni adalah nama. Okey, nama perniagaan. Yang ni as logo saya. Okey. Lagi? Lepas tu harga asal dia 100, sebagai promosi dia jadi RM80. Okey, maksudnya tawaran harga menarik lah tu. Lepas tu kalau okey. Lepas tu kalau berminat? Lepas tu kalau berminat boleh hubungi saya sendiri. Okey. So untuk menghasilkan untuk menjawab soalan ni sebenarnya murid-murid dikendaki menghasilkan poster yang jelas dan menarik. Okey, maksudnya dia kena gunakan warna yang terang, okey. Lepas tu dia kena gunakan tulisan yang jelas. Lepas tu mesti ada grafik. Okey, barulah dia boleh dapat 6 markah dan semua maklumat yang diperlukan ni 1 2 3 ni mesti ada. Okey, kalau tertinggal satu maksudnya dia tak boleh markah, tak boleh dapat markah penuh. Okey, tadi contoh Adriana, sebenarnya saya pun ada contoh di sini. Okey, cuma dia kurang terang lah. Okey, ini I don't care. Okey, kalau kita tengok ni ada nama perniagaan. Okey, ni logo dia. Kemudian okey, dia ada package tawaran harga menarik dan dia ada media sosial dan nombor telefon untuk dihubungi. Okey, untuk yang ini mungkin dia boleh dapat 5 markah. Kenapa? Sebab penggunaan warna dia yang yang tak begitu menarik lah, maknanya so kalau dia nak dapat markah penuh, warna dia kena menarik lah. Okey, terima kasih Adriana. Okey, poster awak tadi menarik. Okey. Okey, seterusnya soalan ketiga. Okey, ada soalan yang ketiga. Okey, siapa boleh jawab soalan ketiga ni? Sila angkat tangan. Okey, Aziani. Okey, Aziani baca dan jawab. Rakan anda bercadang untuk membuka perniagaan menjual peralatan mobiliti dan kesihatan untuk warga emas. Rakan anda mengajak anda untuk menjadi rakan kongsi. A. Cadangkan 3 nama perniagaan yang sesuai untuk mengisi borang PNA 42. Okey, dia kata rakan anda mengajak anda untuk menjadi rakan kongsi. Maksudnya nama perniagaan yang awak pilih ni mestilah ada ciri-ciri perkongsian Okey, apa nama yang awak nak pilih untuk perniagaan menjual peralatan ni? Kedai mobiliti Razak dan rakan-rakan. Okey, kedai mobiliti Razak dan rakan-rakan. Okey, lagi dia nak 3 nama sebab kita nak isi borang PNA 42 ni. 3 nama. So nama lain lagi? Kedai mobiliti kami. Kedai mobiliti kami. Okey, lagi? Yang terakhir. Perniagaan Berjaya Razak dan rakan-rakan. Perniagaan Berjaya Razak dan rakan-rakan. Okey, sebenarnya untuk soalan ni sebenarnya dia terbuka. Okey, katakanlah murid dia nak guna nama lain, boleh. Okey, asalkan dia tahu, dia jawab ini adalah nama untuk perkongsian. Okey, so dia akan dapat 3 markah sebab dia boleh bagi 3 nama perniagaan lah. Okey, seterusnya dapat 3 markah. Okey, untuk B. Okey, apa soalan dia? Rakan anda bercadang untuk membuka perniagaan menjual peralatan mobiliti. Soalan B, berdasarkan jawapan DA, nyatakan bayaran fee pendaftaran yang perlu dibayar oleh anda dan rakan. Okey, berapa yang perlu bayar? RM60 sebab pakai nama dagang. Bagus, betul. Sebab tadi semua nama dagang kan. So dia kena bayar RM60. Kalau nama ikut IC, nama perniagaan ikut IC bayar berapa ringgit Aziani? RM30. Okey, sebab nama sendiri. Bagus, tepat sekali. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, ini sebenarnya adalah sediakan rancangan perniagaan. Aziani nak jawab ke atau nak bagi orang lain ke? Aziani teruskan Aziani nak teruskan jawab soalan ni. Okey, boleh? Okey, silakan. Okey, silakan. Sediakan rancangan perniagaan dengan melengkapkan latar belakang cadangan perniagaan dengan maklumat yang sesuai. Okey.
Nama perniagaan, saya ambil Kedai Mobiliti Razak dan Rakan-Rakan. Okey, pilih salah satu tadi kan? Okey, Kedai Mobiliti Razak dan Rakan-Rakan. Okey, alamat lokasi perniagaan, nombor telefon, awak nak letak apa? Alamat nombor 21 Jalan 4/7A 43300 Seri Kembangan, Selangor. Okey, Nombor kemudian? telefon 0383214565. Okey, sebenarnya untuk soalan ni, sebenarnya asalkan murid tulis alamat, tak kisah alamat apa-apa pun, tapi asalkan dia format alamat dan nombor telefon, maksudnya betul lah. Okey, maksudnya dia dapat menjawab soalan. Baik. Okey, seterusnya, apa yang perlu ada dalam rancangan perniagaan? Jenis perniagaan tu, tadi jenis perniagaan apa? Keyword tadi ada, rakan kongsi. Bukan. Ni apa yang dia buat? Dia nak buat, dia jual apa? Jenis perniagaan dia apa, Hazian ni? Jenis perniagaan dia menjual peralatan mobiliti dan kesihatan untuk warga emas. Okey, menjual peralatan mobiliti dan kesihatan untuk warga emas, betul. Apakah bentuk perniagaan dia? Perkongsian. Ya, betul. Perkongsian sebab dia rakan kongsi. Jawapan dah ada dalam soalan, Ego. Ya, sebenarnya murid, that's why murid kena baca soalan dengan betul. Ya. Sebenarnya ada jawapan dalam soalan. Perlu masuk saja. Okey, seterusnya. Okey, ada aktiviti utama perniagaan. Apa aktiviti utama perniagaan dia? Menjual peralatan mobiliti, peralatan kesihatan untuk warga emas dan membaik pulih peralatan. Ya, betul. Menjual peralatan mobiliti. Dia dah cakap dah tadi. Okey, last kali tarikh memulakan perniagaan bila? 1 Oktober 2022. Ini pun sama. Asalkan dia tulis tarikh yang betul, betul lah jawapan dia. Okey, so dia dah dapat 6 markah tadi, 3 dengan 1 kan yang RM60. So dah dapat 10 markah semuanya. Okey. Dah. Maknanya kita dah sampai dah ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini dan kita dah selesai dah untuk berkongsi ataupun mengetahui dengan lebih lanjut lagi contoh-contoh soalan bagi bahagian B kan, Ego? Ya. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini? Okey, sebenarnya kalau kita tengok apa yang telah diterangkan dalam modul 8 ni, sebenarnya murid pada akhirnya sebenarnya dia boleh buka perniagaan dia sendiri sebenarnya. Okey, sama ada dia nak menjalankan perkhidmatan penjagaan ataupun mencipta produk baru. Okey, dengan syarat dia tahulah, dia tahu daripada A sampai Z, dia tahu semua apa yang ada dalam modul 8. Okey. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan kepada mereka yang menonton sekarang, harap ia memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.